Dan hari ini kita akan teruskan dengan segmen berikutnya berkaitan dengan Polisisi Pilihan Industri. Dan hari ini kita bersama dengan Puan Yusma Yusof, Pengarah Bahagian Kolaborasi Industri dan Komuniti, Jabatan Pendidikan, Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum Puan Yusma, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Irfan. Alhamdulillah. Ya. Kenapa baju kita lebih kurang sama hari ini? Tak tahulah mimpi apa kita semalam ya. Dapat mimpi baju yang sama, topiknya pun kita akan bincangkan menarik. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita tahu sebenarnya TVET ini merupakan satu bidang yang tak asing dari negara kita dan Kolej Komuniti juga telah pun mempromosikan bidang TVET ini. Tapi ada juga orang di luar sana yang masih belum cakna dengan TVET ini. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan apakah ia sebenarnya TVET? Okey, baik. Terima kasih Irfan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, TVET adalah satu jenama yang saya rasa agak familiar jugalah dengan golongan di luar sana. Jadi apa itu TVET? TVET itu adalah Technical Vocational Education and Training ataupun pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. So bila kita berbicara tentang technical dan vocational, ianya amat dekat sekali dengan bidang pekerjaan itu sendiri. Jadi apabila kita memasuki bidang TVET ini, ada beberapa perkara yang kita tekankan. Satu adalah daripada segi ilmu itu sendiri, dan dua daripada segi kemahiran, dan yang ketiganya adalah daripada segi aptitude ataupun orang kata the heart lah. Dalam bahasa Inggerisnya, the mind, the hands and the heart. The mind, the hands and the heart. And the heart. Tiga itu sekali. InsyaAllah tiga itu sekali. Itulah pendidikan TVET lah. Dan kita pun tahu bahawa Politeknik dan Kolej Komuniti merupakan peneraju TVET. Betul. Kita, kalau tak silap saya lah, dalam data kami menunjukkan bahawa di luar sana 40% daripada pasaran tenaga kerja TVET ini datangnya daripada sistem kami, Polisisi, Politeknik dan Kolej Komuniti. Dan mungkin Puan menjelaskan dari segi sambutan Hari TVET yang baru berlangsung baru-baru ini. Ya, Hari TVET Negara kita dah lancarkan sebenarnya tahun lepas lagi pada 2 Jun, dan kali ini dia dirasmikan oleh Ketua Pengarah kami yang baru, yang handsome juga Ketua Pengarah kami ni. Handsome. Ketua Pengarah Dr. Muhammad Zahari Ismail. So dalam ada banyaklah yang aktiviti yang kita laksanakan di dalam Minggu TVET Negara ni. Di antaranya adalah pertandingan-pertandingan. Kita juga akan mengadakan insya-Allah pelancaran Kolej Komuniti 2 dekad nanti dalam masa dekat ini jugalah, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, itu adalah satu perkongsian dan juga perjalanan yang baik kepada TVET untuk membantu melancarkan lagi keadaan negara kita pada masa akan datang. Dan pada pendapat Puan, bagaimanakah penerimaan pihak industri terhadap pelajar TVET ini, khususnya graduan dari Politeknik dan juga Kolej Komuniti setakat ini bagaimana? Setakat ini alhamdulillah, syukur sangat Irfan. Saya rasa penerimaannya sangat baik. Ini dapat dilihat daripada data yang kami ada, iaitu dalam 96.8% daripada pelajar Kolej Komuniti mendapat pekerjaan bagi data tahun 2022. 96%? 96.8%. Wow, hampir 100% tu lah. Ya, insya-Allah, alhamdulillah. Dan untuk Politeknik 96.2. Maknanya apa Irfan? Daripada 100 pelajar yang kami keluarkan, 96 memang akan mendapat pekerjaan. Dalam bahasa kasarnya, pelajar polisisi ni laku keras. Laku keras macam goreng pisang di tepi jalan. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah setakat ini begitulah keadaannya Irfan. Memang mendapat permintaan yang tinggi daripada industri dan kita sentiasa orang kata diminta untuk datang ke industri dan kita berbincang bagaimana kita dapat meningkatkan lagi kualiti pelajar kita di pasaran sana. Mungkin Puan boleh kongsikan juga dari segi pendekatan yang diambil untuk melahirkan generasi TVET ini. Soalan yang sangat baik Irfan, terima kasih. Jadi bolehlah saya canangkan ya. Ya, silakan cadangkan. Cadangkan kepada kami semua. Bahawa di dalam sistem pendidikan TVET ni, kami sangat akrab dengan industri. Sampaikan orang kata kalau artis tak ada peminat, siapalah artis? Betul. Untuk kami, kalau tiada industri, siapalah kami? Memang kewujudan kami pun memang sebenarnya untuk memenuhi kehendak pasaran ataupun warga kerja industri itu sendiri. Jadi bagi kami pentingkan kualiti. Bagaimana kami menjaga kualiti? Ada beberapa perkara. Satu, melalui kurikulum kami itu sendiri. Jadi bila kami menggubal kurikulum, kami tak buat kurikulum yang syok sendiri. Jadi kita panggil industri, kita duduk bersama industri, kita berbincang dengan industri bagaimana ataupun pelajar macam mana yang dia orang nak kita keluarkan. Jadi semua ini diambil kira bila kita menggubal. Dan pada masa yang sama, kita tak mengenepikan kepentingan akreditasi
akreditasi itu sendiri. Ya. Jadi kita juga bersembang, berbincang dengan E-Tech, dengan MQA dan dengan MBOT dan sebagainya. Ini adalah pemegang taruh kami yang penting dalam melaksanakan sistem kami itu. So industri, kami dengar apa yang dikehendaki oleh industri dan juga pada masa sama kita dengar apa keperluan standard itu sendiri. Ya, kalau industri perlukan, kita salurkan tenaga Kita kerja salurkan. TVET. Baik, Ya. kita nak bercakap sama ada tenaga kerja yang dilahirkan di Kolej Komuniti dan Politeknik ini cukup untuk sekarang ini dan dapat mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing atau bagaimana? Itu Irfan, itu yang kita susahati tu. Kan? Kita susahati. Sebab demand adalah sangat tinggi. Betul. Terutamanya di dalam sektor E&E di utara tu. Cukup ke sekarang ni? Setakat ni alhamdulillah, macam saya kata tadi, kita keluarkannya habis. Kita keluarkannya habis. Memang laku. Memang laku, alhamdulillah. Okay. Memang laku di pasaran. Kita masih lagi mempergiatkan promosi-promosi kita agar lebih ramai adik-adik kat luar sana yang masuk dan bersama-sama kami supaya kita dapat memenuhi keperluan negara kita. So ruang masih ada, tempat pun masih ada di dalam sistem kami. So insya-Allah kita berusaha keras untuk mendapatkan bilangan yang diperlukan oleh industri. Insya-Allah kita doakan sama usaha itu untuk memastikan tenaga kerja yang dihasilkan mencukupi kepada industri yang sedang memerlukan sekarang ini. Jadi kalau Puan boleh kongsikan juga berkaitan dengan perancangan kehadapan 5 tahun supaya tenaga kerja TVET yang dilahirkan ini relevan dengan keperluan industri. Okey, untuk 5 tahun yang akan datang, penekanannya masih lagi kepada kebolehpasaran graduan dan juga memastikan graduan yang kami keluarkan itu adalah holistik. Kita tak mahu mereka mencari pekerjaan sahaja, tetapi pada masa yang sama kita mengharapkan mereka juga boleh menjadi orang kata pemberi pekerjaan, pencipta pekerjaan itu sendiri. So maknanya that is why itu disebabkan itulah maka di dalam data kami menunjukkan lebih daripada 20% daripada pelajar kami sebenarnya mendapat gaji premium. Gaji premium ni untuk diploma 2,500 dan ke atas. Ada pelajar kami yang mendapat gaji sehingga 5, 6, 7 ribu pada. Dan kebanyakan yang mempunyai gaji yang tinggi ni selepas 6 bulan bergraduasi. Selepas 6 bulan? Selepas 6 bulan bergraduasi tiba-tiba gaji 10 ribu. Yang macam mana tu? Ada juga begitu, alhamdulillah. Dan itu adalah disebabkan mereka sendiri adalah usahawan. Bila kita selidikkan macam mana boleh dapat gaji tinggi sangat kan? Mereka sebenarnya adalah usahawan. Jadi itulah cara kita membentuk pelajar kita. Kalau mereka tidak bekerja dengan industri, mereka boleh menjadi usahawan. Dan banyak juga usahawan yang kita perolehi daripada yang kita dapat daripada sistem college community itu sendiri. Sebab college community dia sebenarnya serve the community lah. Dia apa saja yang community nak itu yang kita berikan kepada community sendiri. Jadi community bermaksud siapa? Semua golongan rentan, ya ibu-ibu tunggal, makcik kiah ke pakcik kalau Hamid makcik kat luar. kiah nak orang tolong jahit baju kita bagi. Boleh kita bagi. Kalau nak tukang masak pun kita boleh bagi. Tapi yang paling best sekali dalam perancangan 5 tahun akan datang adalah kami juga akan turut sama di dalam apa yang kita masukkan dengan micro credential. Di mana makcik kiah tadi yang dulunya dinafikan peluang untuk meningkatkan mendapat pelajaran, sekarang dah boleh buat perkara tersebut. Jadi micro credential ni bila dia belajar menjahit tadi, dia adalah satu daripada mata pelajaran kata diploma ataupun sijil menjahit. Jadi mak cekiah ni boleh dapat kredit. Dia boleh dapat sijil lah. Dapat kredit. Dapat kredit. Jadi kredit ini boleh orang kata stackable. Dia boleh himpun kredit ni, akhirnya mungkin makan masa sikit lah. 2 tahun mungkin atau 3 tahun. Akhirnya mak cekiah boleh mendapat sijil. Recognizable sijil dengan adanya MQA dan sebagainya. Dia boleh tampal sijil tu dekat dia punya rumah. Boleh. Beritahu dia dapat dia ni. Kelulusan yang sepatutnya. Betul. Nilai tambah untuk kedai dia juga. Betul. Okey, menarik. Dan kalau kita nak bercakap berkenaan dengan kolaborasi yang akan dilaksanakan dalam tempoh masa 5 tahun ini, mungkin Puan boleh kongsikan juga antara pihak yang terlibat. Okey, alhamdulillah. Kolaborasi ini kita lakukan dengan pelbagai agensi kerajaan seperti RTM itu sendiri, dan juga agensi luar negara pun ada.
agensi pendidikan pun ada, tetapi yang paling penting sekali adalah kolaborasi kita dengan industri, sama ada SME ataupun juga syarikat yang bertaraf antarabangsa lah, ataupun multinational companies pun kita berkolaborasi juga. Yang ini penting sebab kita nak lihat sejauh mana pelajar kita boleh pergi. Walaupun majoritinya akan bekerja dengan SME, tetapi ada juga dalam 20-25% daripada pelajar kami yang akhirnya bekerja dengan MNC atau multinational companies ni. So alhamdulillah lah. So peluang untuk mereka melebarkan sayap tu adalah jauh lebih tinggi, insya-Allah. Ya. Bukan sahaja di dalam negara, saya kira kalau dah ada peluang dan juga kedasi yang sesuai, mereka juga boleh melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa. Memang kita dah ada pelajar kita yang berada di Dubai dan sebagainya tu, so memang ada pelajar, our success stories memang ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah tu, bercakap berkenaan dengan success story itu yang kita suka dengarkan supaya dapat memberikan inspirasi kepada orang di luar sana, terutamanya kepada sekarang ini lepasan SPM yang tengah mencari-cari di manakah tempat untuk saya sambung belajar ke universiti ke saya nak kerja terus atau bagaimana. Jadi mungkin Puan boleh berikan nasihat kepada mereka untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET ini. Okey, untuk adik-adik di sana yang masih lagi mencari tempat di mana nak melanjutkan pelajaran, saya berkata ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke dalam sistem Politeknik dan Kolej Komuniti. Memang tidak akan menyesal sebab yuran kami di antara yang termurah di dalam sistem pendidikan kita. Tempoh pengajian yang agak singkat, 3 tahun, 2 tahun setengah pun dah boleh dapat diploma. Dan juga of course guru-guru kami, tenaga pengajarnya adalah tenaga pengajar yang mempunyai pengiktirafan lah, ada qualification yang tertentu. Dan memang tak akan orang kata menyesal lah. Dan sistem kami sendiri, sistem pembelajaran itu adalah 60% kemahiran dan 40% sahaja daripada segi teori. So mana yang suka with your hands ni, betul. kan, tangan tak boleh diam tak boleh diam tu, maka joinlah kami. Yang kreatif juga kita jemput untuk join kita juga, sebab ada banyak program-program, ada 150 lebih program yang kita tawarkan di dalam sistem kita. Baik, itu dia. Lebih 150 program yang ditawarkan di Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Kalau kita nak layari, di mana tu websitenya? Mungkin Puan boleh kongsi? www.polisisi.com. Type je Polisisi, insya-Allah akan ke bawah ya. Ya, insya-Allah itulah gambaran di mana tempat anda nak sambung belajar nanti. Okey. Itu berkaitan dengan Polisisi Pilihan Industri. Saya mengharapkan perkongsian pada kali ini mampu membantu rakan-rakan kita yang ingin menyambung pelajaran dan mendapatkan tempat di industri. Jadi terima kasih diucapkan lagi sekali kepada Puan Yusma Yusof, Pengarah Bahagian Kolaborasi Industri dan Komuniti, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih Puan. InsyaAllah kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.